Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلم استغفر الله العظيم. Adik, birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Maaf gangguan. Okey, alhamdulillah summa alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bertemu kembali di dalam pembacaan sirah Ar-Rahiqul Makhtum. Sebentar. Okey. Kita bertemu dalam pembacaan kitab Sirah Ar-Rahiqul Makhtum. Ahlan-ahlan kepada semua Roslina Talib, Yunus Siddiq, kemudian Julia Amir, Ayu Hafiz, Nurul Amin dan juga Haifa Najwa serta sahabat-sahabat yang lain. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Okey. Okey. Ahlan-ahlan kepada semua, kita nak sambung pembacaan daripada buku sirah yang terkenal Ar-Rahiqul Makhtum. Lalu mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Pada malam ini kita nak menceritakan keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada usia 15 tahun. Maka pada usia 15 tahun, kata penulis buku, telah berlakunya Hilful Fudul ataupun perjanjian Al-Fudul. Hilful Fudul ataupun perjanjian Al-Fudul. Maka apakah kisah Hilful Fudul yang mana Nabi SAW sangat-sangat menyukai perjanjian ini? Sebelum itu kita baca dulu, kata penulis buku, akibat daripada peperangan Fijar. Maka, nak apa adik? Sini, nak bagi salam, sini. Sini adik. Sini adik Asya, Atiyah, sini. Bawa dia sini. Sini adik. Ni. Nak bagi salam ke? Bagi salam kejap lepas tu tidur. Banyak gangguan malam. Bagi salam. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Ikish. Dah. Okey dah cukup. Tu Atiyah dalam tu. Okey dah. Ni main dengan kakak datang dah. Okey. Banyak gangguan sikit malam ni, minta maaf. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Maka kata penulis buku, akibat daripada peperangan Fijar. Peperangan Fijar adalah peperangan yang berlaku pada usia Nabi SAW 15 tahun. Ahlan-ahlan Fatimah Az-Zahra, kemudian Mintel Mungras dan juga Julia Amir, Asbi Abdul dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Maka ketika umur Nabi 15 tahun berlaku peperangan Al-Fijar. Dan peperangan ini kata penulis buku muka surat 83. Maka termeterailah perjanjian Al-Fudul yang berlaku pada bulan Zulqa'dah. Berlaku pada bulan Zulqa'dah perjanjian ini. Lalu perjanjian ini melibatkan siapa sahaja? Kata penulis buku rahimahullahu ta'ala, perjanjian ini melibatkan kabilah-kabilah Quraisy daripada Banu Hashim, Banu Muttalib, Banu Asad, Banu Zuhrah dan juga Banu Tayyim bin Murrah. Maka ada 5 pecahan daripada Quraisy, mereka telah berkumpul. Lalu kita tahu Quraisy mereka ini merangkumi 14 keluarga besar. Lalu Quraisy adalah satu kabilah. Dalam Quraisy ada 14 keluarga besar dan ada banyak lagi pecahan-pecahan yang lain. Maka daripada 14 keluarga besar ini ada 5 daripada 14 keluarga besar ini mereka telah berkumpul. Mereka berkumpul di mana? Mereka telah berkumpul di rumah Abdullah bin Jad'an At-Tayyimi kerana dia disegani sebagai orang tua dan mulia. Maka apakah isi perjanjian Al-Fudul ini? Maka sahabat-sahabat semua kita tahu
Masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam, mereka adalah masyarakat qabilah, asabiyah. Mereka hanya tolong keluarga mereka sahaja. Dan mereka tidak tolong yang bukan daripada keluarga mereka, kecualilah ketua qabilah menyuruh untuk melakukan begitu. Maka apabila ada orang-orang luar yang datang Mekah dizalimi, maka tak ada siapa tolong. Sebab orang luar ni pun datang bersendirian. Maka akan ada sebahagian orang-orang yang nakal, jahat daripada penduduk Mekah menzalimi orang luar yang datang berniaga pada musim haji dan sebagainya. Maka tak akan ada sesiapa tolong. Itu zaman dulu. Maka daripada 14 pecahan Quraisy, 5 telah berkumpul, iaitu keluarga Nabi Banu Hashim, Banu Muttalib, Banu Asad, Banu Zuhrah. Banu Zuhrah ni kabilahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian Banu Tayyim bin Murrah. Maka mereka telah berkumpul dan dalam perkumpulan itu mereka berjanji. Apa yang mereka janjikan? Yang mereka tidak membiarkan seorang pun dizalimi, sama ada orang itu adalah orang Mekah ataupun siapa pun. Mereka tak akan benarkan dizalimi. Kalaulah tak sebelum ini, maka setiap kabilah akan jaga keluarga mereka sahaja. Orang lain kena zalimi, lantak, tak kisah, tak peduli. Tetapi buat kali pertama, sebelum kedatangan Islam, pada waktu itu usia Nabi baru 15 tahun, maka 5 keluarga ini berkumpul. Dia kata, cukup, kami tak nak lagi tengok sesiapa kena zalimi, kami tak nak lagi sesiapa kena aniaya. Kami 5 keluarga ini akan mempertahankan, menolong sesiapa pun yang kena aniaya. Sebab itu Nabi SAW dalam Islam, Nabi menekankan untuk membantu orang yang dianiaya. Bahkan dalam Islam sangat dahsyat. Sabda Nabi SAW, kalau kita perhatikan satu hadis, sabda Nabi SAW, unsur akhaka zaliman aw mazluma. Sabda Nabi, tolonglah saudara kamu ketika mana dia dizalimi dan ketika mana dia menjadi penzalim. Terkejut sahabat. Para sahabat kata, wahai Rasulullah, kalaulah seseorang itu kena dianiaya, maka kami faham bagaimana nak tolong dia. Tapi apakah maksud kami perlu bantu orang yang berlaku zalim, orang yang menganiaya? Apa maksud dia? Kami tak faham. Maka Nabi SAW terangkan, maksud daripada menolong penzalim adalah tolong dia supaya dia tinggalkan kezaliman tersebut. Tolong dia. Walaupun kita boleh benci, marah, tetapi kita kena tolong dia sebab dia sedang melakukan kezaliman. Sebab itu Nabi SAW dalam Islam amat menitik beratkan agar tidak berlaku zalim. Kerana itulah yang diperjuangkan oleh keluarga Nabi sebelum kedatangan Islam lagi, Masya Allah. Dan kita pun sama. Kita bila nampak ada sesiapa yang kena zalim, maka kita perlu bantu. Begitu juga orang-orang yang berlaku zalim, kita kena tegur dan beri nasihat kepada mereka. Maka ini adalah perkara yang berlaku pada usia Nabi 15 tahun. Mereka berpakat yang mereka takkan benarkan lagi sesiapa pun dizalimi di bumi Mekah. Maka kata penulis buku, perjanjian ini disaksikan oleh Nabi SAW. Bahkan Nabi ada sebut dalam hadis. Nabi SAW ada sebut dalam hadis. Menariknya buku yang kita baca ini, Ar-Rahiqul Maktum. Menariknya buku ini, maka dia ada berkongsi. Apa dia? Okey, minta maaf. Lalu kita membaca daripada buku Sirah Ar-Rahiqul Maktum. Assalamualaikum Rasul Abjuna, terima kasih Fatimah Az-Zahra, begitu juga Haifa Najwa dan lain-lain. Jika ada yang ingin untuk membuat pembelian di TikTok, ada diletakkan di beg kuning tak silap. Dan kalaulah yang di Facebook, maka kita akan share link dia kemudian nanti. Maka kata penulis buku, maka selepas Nabi menjadi Rasul, Nabi ada menyebut tentang perjanjian Al-Fudul ini. Di mana Nabi SAW pernah bersabda, aku pernah menyaksikan satu perjanjian di rumah Abdullah bin Jad'an. Perjanjian itu sangat aku sukai lebih daripada memiliki unta merah. Unta merah adalah tamsilan yang orang Arab bagikan bagi binatang yang paling mahal bernilai. Maka mereka selalu berikan perumpamaan unta merah. Zaman kita macam Ferrari merah lah contohnya. Ataupun sesuatu yang bernilai. Kata sabda Nabi SAW, perjanjian ini aku lebih suka daripada memiliki unta merah.
Dan kalaulah aku diajak untuk mengadakan perjanjian itu semasa Islam, nescaya aku akan sahuti. Maka sabda Nabi SAW ini ada dinukilkan pada nombor 19, iaitu dalam sirah Ibnu Hisham. Kata penulis buku rahimahullahu ta'ala, kenapa Nabi sangat menyukai perjanjian Al-Fudul ini? Kata penulis buku, semangat perjanjian ini menolak sama sekali sifat jahiliyah ketika itu yang ditunjangi oleh sikap perkauman. Oleh sikap perkauman. Dan kita pun, walaupun dalam Islam kita digalakkan untuk mencintai keluarga kita, mencintai akan kabilah ataupun bangsa kita. Kita digalakkan. Sebab itu walaupun ada yang menyebut ianya riwayat lemah dan ada yang menyebutkan ianya adalah kata-kata semata-mata, namun terkenal bahawa mencintai negara adalah sebahagian daripada iman. Namun kita tak boleh terlalu pada waktu itu mencintai sehingga kita memandang rendah pada bangsa lain. Sebab itu kalaulah kita lihat, maka di negara kita, maka walaupun ada, tetapi tidaklah banyak yang bangsa lain memeluk agama Islam. Kerana kita terlalu kadangkala mungkin saya ataupun sebahagian daripada kita terlalu kuat menekankan perkauman, terlalu kuat. Dan ini adalah isu yang mana sangat suka dimainkan oleh sebahagian pihak, isu perkauman. Sehingga kan kadangkala kita lihat ada gap, ada pemisah yang besar di antara perkauman walaupun ianya masih lagi belum teruk pada masa ini. Sebab sebenarnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Nabi SAW cuba untuk menghilangkan asabiyah yang melampau. Dan itu yang berlaku banyak pada zaman jahiliyah. Mereka hanya mempertahankan kekeluargaan ataupun kesukuan ataupun kekabilahan mereka, dan mereka takkan tolong yang lain, takkan pada waktu itu membantu kabilah yang lain. Sebab itu kata penulis buku, maka perjanjian ini menolak sama sekali sikap jahiliyah yang ditunjangi oleh sikap perkauman. Kata penulis buku, kenapa berlakunya perjanjian ini? Ada seorang lelaki daripada Zabid, bukan daripada Zubaid. Kena betul kan? Kalaulah dalam buku ini, dia diterjemahkan dengan perkataan Zubaid. Dia sebenarnya Zabid. Ejaan dia Zaibayadal. Zabid ni adalah sebuah negeri yang terletak di Yaman. Sebuah kota yang terletak di Yaman. Bahkan bila saya pergi ke kota Zabid ni dahsyat. Dia macam tak berubah oleh kemajuan. Saya pergi lama dah 2014, tak tahu sekarang. Maka Zabid ni dia kota lama dan di situ sebenarnya sangat susah untuk mendapat listrik, mendapat air bersih, tapi kota lama Zabid terletak di Yaman, berdekatan dalam kawasan Hudaidah yang terletak di Yaman. Maka kena betulkan terjemahan dia, bukan Zubaid, sebaliknya adalah Zabid. Ejaan dia adalah Zabid, sebuah tempat yang terletak di Yaman. Maka ada seorang lelaki yang datang daripada Zabid ke Mekah, dan dia datang membawa barang-barang perniagaan dia. Maka kerana dia ni orang luar, datang pula bersendirian. Maka salah seorang daripada orang Mekah bernama As bin Wa'il As-Sahmi telah membeli barang-barang dia tapi tak nak bayar. Sebab dia tahu lelaki ni tak boleh buat apa, dia orang luar. Siapa nak tolong dia? Tak ada siapa nak tolong dia. Maka As bin Wa'il ambil barang-barang dia dan tak nak bayar. Maka lelaki ni pun susah. Dia datang daripada Zabid. Zaman dulu bukan mudah. Datang dengan unta, dengan keldai, dengan kuda mungkin. Dan maka dia minta tolong dengan banyak orang, tak ada siapa nak tolong. Kata penulis buku rahimahullahu ta'ala, maka lelaki yang kena aniaya ini, dia minta tolong daripada sekutu-sekutu Quraisy. Banu Abduddar, mereka tak nak tolong. Banu Makhzum, mereka tak nak tolong. Banu Jumah, mereka tak nak tolong. Banu Sa'am, mereka tak nak tolong. Sebab mereka memang begitu zaman dulu. Mereka hanya tolong keluarga mereka sahaja. Mereka hanya tolong asabiyah kuat. Mereka hanya tolong suku mereka sahaja. Mereka tak tolong orang luar. Maka lelaki ini telah naik ke atas Bukit Abu Qubais. Zaman kita Bukit Abu Qubais terletak
bersebelahan dengan Masjidil Haram. Ada istana di atas bukit Abu Kubais. Maka lelaki itu telah naik ke atas bukit Abu Kubais sambil melaungkan syair yang menceritakan tentang penganiayaan yang berlaku ke atas dirinya dengan suara yang kuat. Maka dia pun pada waktu itu melantunkan syair. Dia dizalimi, dia dianiaya, tak ada siapa tolong dia, tak ada siapa bantu dia. Manusia tak beri kemanusiaan kepadanya. Zaman dulu. Zaman sekarang, kalaulah nak viral TikTok ataupun Facebook ataupun media sosial, zaman dulu viral dengan syair-syair. Maka apabila dia lantunkan syair, kerana syair ini dekat dengan jiwa masyarakat Arab, maka mereka akan bawa mulut ke mulut. Maka lelaki ini pun melanturkan syair tentang penganiayaan kepada diri dia. Maka Az-Zubair bin Abdul Muttalib, pakcik Nabi. Pakcik Nabi bernama Az-Zubair bin Abdul Muttalib. Bukan Zubair Al-Awwam. Kalau Zubair ibnu Al-Awwam sepupu Nabi. Kalau Zubair ibnu Al-Awwam sepupu Nabi. Kerana maknya Safiyah binti Abdul Muttalib makcik Nabi. Itu Zubair ibnu Al-Awwam. Ini adalah Az-Zubair bin Abdul Muttalib pakcik Nabi SAW. Maka pakcik Nabi pada waktu itu dia tanya, kenapa lelaki ni, kenapa dia menjerit, melantunkan syair, apa masalah dia? Maka Zubair bin Abdul Muttalib pakcik Nabi bertanya kepada orang ramai. Maka mereka pun ceritakan dia ni dizalimi oleh As bin Wa'il daripada Banu Saham. Ambil barang perniagaan dia, tak nak bayar. Dia pula perlu balik ke Yaman, ke Zabid. Maka mereka menceritakan kepada Zubair bin Abdul Muttalib. Kata penulis buku, akibat daripada lelaki itu, maka telah berkumpullah 5 daripada 14 pecahan Quraisy, iaitu Banu Hashim, Banu Muttalib, Banu Zuhrah, Banu Asad dan juga Banu Tayyim. 5 ini dikira sebagai kabilah-kabilah Quraisy yang baik, pecahan keluarga Quraisy yang baik. Maka mereka ini telah berkumpul dan mereka draft satu resolusi, satu perjanjian secara bertulis yang sesiapa pun dekat Mekah yang kena zalim, yang kena aniaya, yang disakiti dan tak ada siapa nak tolong dia, maka kami 5 kabilah ini, 5 suku ini akan bantu mereka. Dan Nabi hadir ketika itu dan Nabi sangat menyukai perjanjian yang baik ini yang berbeza daripada kebiasaan slogan orang-orang Arab jahiliyah, iaitu mereka akan tolong sesiapa pun yang dianiaya, yang dizalimi. Maka mereka telah berjumpa dengan As bin Wa'il yang merampas hak lelaki Zubaid. Kena betulkan, bukan Zubaid tetapi Zabid. Dan mereka telah berpegang kepada janji tersebut. Maka ini kisah ini berlaku pada usia 15, Nabi usia 15 tahun. Namun apa pengajaran yang kita boleh dapat daripada kisah ini? Sebenarnya pengajaran yang pertama kita boleh dapat adalah daripada kecil lagi sikap Nabi SAW yang sukakan perdamaian. Sukakan perdamaian. Dan ini sebenarnya sifat yang menggambarkan hati yang elok dan bersih. Sebab ada sebahagian orang dia memang suka bertengkar bergaduh. Dia tak boleh nampak tenang, dia mesti ada provokasi. Dia mesti pada waktu itu nakkan bertengkar bergaduh. Sama ada orang tu mula ataupun dia mula. Maka itu bukan sifat yang bagus sebenarnya. Bahkan sebenarnya Al-Quran mengajar kepada kita, kalaulah kita nampak pergaduhan, maka kita perlu untuk mendamaikan. Firman Allah di dalam suratul Hujurat, wa in ta'ifatani minal mu'minin naqtatalu fa aslihu bainahuma. Maka berdamai. Sebab itulah Sayyidina Ali bin Abi Talib tengah berperang. Bila ada peluang berdamai, diambil perdamaian. Kerana itulah sifat orang-orang beriman yang suka untuk berdamai. Tapi kadang-kala kita tidak. Kadang-kala kita suka untuk bertengkar, bergaduh. Walaupun secara penulisan, walaupun secara lisan, yang mana lama kelamaan akan menjadi kepada perbuatan. Maka kita belajar kenapa dibawakan kisah ini, nak menunjukkan betapa Nabi SAW seseorang yang suka berdamai. Sebab itu bila ada peluang untuk berdamai dengan Quraisy dalam perjanjian Hudaibiyah, Nabi terima. Bahkan apa jua syarat yang orang Quraisy letak, nampak berat sebelah,
Nabi tanda tangan. Nabi SAW memang seorang yang sukakan perdamaian. Dan itulah sifat yang sepatutnya ada pada kita. Umat Nabi SAW perlukan perdamaian. Elakkan daripada bertengkar, daripada bergaduh. Yang mana kadang-kala bila kita tengok negara kita, tak tahu sampai bila. Kadang-kala kita tengok pilihan raya dah lama dah habis, namun tak selesai-selesai lagi. Masing-masing dengan provokasi masing-masing, maka elakkanlah. Jadilah orang yang menyukai perdamaian, dan itulah yang Nabi SAW bawakan, iaitu perdamaian. Kemudian kata penulis buku rahimahullah pada muka surat 88, kehidupan Nabi SAW yang mencabar. Maka penulis buku menyebut Nabi SAW pada usia remaja, pendapatan Nabi adalah dengan membela kambing. Membela kambing. Dan kalau kita baca dalam hadis riwayat Muslim, maka Nabi SAW bersabda, apabila Nabi SAW bercakap dengan para sahabat berkenaan tentang satu tumbuhan daripada pokok yang tertentu, maka para sahabat kata, "Wahai Rasulullah, engkau ni nampak macam pengembala yang mahir." Maka Nabi SAW bersabda, "Ma min nabiyyin," tidaklah ada seorang pun Nabi kecuali semua Nabi pernah mengembala kambing. Sebab pengembala kambing, dia datang dengan sifat tenang, sabar. Maka itu yang ada pada pengembala kambing. Sebab kambing ni dia tak boleh pukul. Dia tak boleh pada waktu itu biarkan begitu sahaja. Kena jaga, kena sabar dan sebagainya. Maka setiap para Nabi SAW adalah pengembala kambing. Kita pun kalau jenis susah nak sabar, kena jadi pengembala kambing. Bagaimana akan mendidik kita untuk ada sifat sabar dengan karenah kambing, supaya kita pun mudah sabar dengan karenah manusia. Okey, maka kata penulis buku, pada zaman awal remaja baginda, Nabi tidak mempunyai pekerjaan yang tertentu. Namun ada banyak riwayat yang menyebut bahawa Nabi adalah seorang pengembala kambing. Bukanlah Nabi ada kambing, tidak. Tetapi kambing siapa yang Nabi gembalakan? Kata penulis buku, Nabi SAW belajar mengembala kambing di kawasan perkampungan Banu Sa'ad. So, Nabi memang tinggal dan membesar daripada baru lahir sampai usia 4 tahun ataupun 5 tahun di perkampungan Banu Sa'ad. Dan perkampungan Banu Sa'ad adalah perkampungan di kawasan bukit dan gunung, dan aktiviti mereka adalah menternak kambing, menjaga kambing. Kalaulah kita, saya pernah nampak dekat Pakistan tahun 2006 bila saya pergi, maka ada sebahagian keluarga, maka dia akan bawa kambing-kambing dia untuk ke gunung. Mereka duduklah dekat gunung. Waktu tu yang nama tempat gunung dekat Pakistan tu kawasan Gilgit. Cantik, masya-Allah. Sangat-sangat cantik. Dia tak ada jalan elok, dia nak sampai ke situ melalui 4x4. Tapi cantik, masya-Allah. Dia hanya boleh dihuni lebih kurang 6 bulan setahun. So kalau musim sejuk, tak ada orang tinggal dekat situ. Sebab dia begitu sejuk. Tapi musim panas, maka keluarga-keluarga ini dia akan bawa kambing-kambing untuk mereka ragut dekat gunung-gunung. Sebab pada waktu tu tanah dia subur dan ianya adalah percuma, airnya bersih. Maka dekat kawasan Gilgit. Lalu saya pernah jumpa satu keluarga tu, masya-Allah, kambing yang dia ada, tak pasti dia punya ataupun dia ambil upah jaga. Pada waktu itu jumlah dia sampai ribuan, banyak. Dan mereka jagalah suami isteri dan anak-anak mereka. Dan anak-anak orang yang tinggal kat bukit ni 3 tahun, 2 tahun, mereka 3 tahun lah, 3 tahun, 4 tahun. Mereka kerana dah biasa turun naik bukit, kita nak turun naik bukit, masya-Allah, semput. Saya pernah daripada bawah nak jumpa satu keluarga ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nak naik ke rumah di atas bukit lebih kurang 40 minit. Itu pun dah mengah, naik nak turun lagi. Tapi anak dia turun selamba aja, turun naik. So dah biasa. Maka Nabi SAW biasa hidup susah dan Nabi belajar mengembala kambing. Kata penulis buku, daripada waktu Nabi kecil dekat perkampungan Banu Sa'ad. Maka Nabi dah biasa menjaga dan membela kambing.
Maka Nabi SAW dalam sebahagian riwayat yang lain menyebut, Nabi telah menjaga kambing penduduk Mekah dengan bayaran beberapa kirat. Dengan bayaran beberapa kirat, Nabi SAW menjaga kambing penduduk Mekah. Maka ada dinukilkan daripada kitab Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Maka pada usia Nabi SAW 25 tahun, Nabi dah mula berniaga. Sebelum ini, kita dah pernah baca, Nabi usia 12 tahun dah pergi berniaga sebenarnya. Cuma Nabi SAW sangkut di Busra dan Nabi dibawa balik kerana dia khawatiri orang-orang Yahudi dan Nasrani jumpa Nabi, mereka bunuh Nabi SAW. Tetapi pada usia 25 tahun, Nabi SAW mula berniaga balik. Dan kali ini Nabi SAW membawa barang perniagaan Khadijah. Waktu tu belum berkahwin lagi. Antara Nabi SAW dan Khadijah hanya ada hubungan antara majikan dan staf pekerja. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, kita sedang membaca buku Sirah Rahim Maktum, Sirah Nabawiyah, kepada yang ingin untuk membeli sebagai rujukan ataupun bacaan, di ruangan Facebook dah dipinkan di ruangan komen. Kemudian di ruangan TikTok ada dikongsikan di beg kuning kalaulah ada yang ingin untuk menjadikan sebagai rujukan. Maka pada usia Nabi SAW 25 tahun, maka Nabi SAW telah membawa barang perniagaan Khadijah binti Khuwailid. Waktu itu belum berkahwin lagi. Maka Khadijah ni siapa? Kata penulis buku, Khadijah adalah seorang peniaga yang berjaya pada waktu itu. Peniaga. Cumanya dulu peniaga perempuan mereka tak adalah pergi sampai Syam. Mereka tak adalah pergi sampai Syam. Lalu sebab itu Khadijah dia perlu untuk cari orang yang pandai berniaga dan dia buat perjanjian mudarabah dengan orang tersebut. Apakah maksud mudarabah? Khadijah keluarkan modal, orang tersebut gunakan kepakaran dia untuk menjual barang-barang Khadijah dan keuntungan dan bayaran diberikan melalui pembahagian keuntungan. Maka itu dipanggil mudarabah. Dan dalam Islam pun ada, iaitu jual beli mudarabah, akad mudarabah. Maka macam contoh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Khadijah yang keluarkan modal. Nabi tak ada modal, tetapi Nabi pandai berniaga. Maka Nabi tolong jual, bila dapat untung, maka dibahagi antara mereka mengikut perjanjian yang telah ditetapkan. Mungkin 50-50 ataupun 60-40% ataupun 70-30. Maka dalam sirah tak disebutkan berapakah perjanjian tersebut, tetapi ada sebahagian kitab sirah menyebut bahawa perjanjian antara Nabi dengan Khadijah bukanlah bayaran tetap, sebaliknya adalah melalui cara mudarabah. Maka kata penulis buku rahimahullahu ta'ala, orang Quraisy adalah kaum yang berniaga. Apabila Khadijah mendengar mengenai Rasulullah dan mengenai kebenaran bicaranya, sifat amanah Nabi, akhlak mulia Nabi, maka beliau pun menghantar seorang utusan kepada Nabi dan menawarkan Nabi untuk membawa harta perniagaannya untuk diniagakan di Syam. Zaman dulu, antara tempat yang menjadi tumpuan manusia adalah Syam. Kerana di situ penduduknya ramai, di situ tempat pertemuan daripada pelbagai tempat yang lain, di situ kuasa membeli mereka pun besar sebab mereka berada di bawah pemerintahan Rom dan mereka pada waktu itu mempunyai kuasa membeli yang besar. Maka orang Quraisy suka untuk berniaga di Syam walaupun taklah dekat. Kalau kita baca dalam sirah, antara Mekah ke Syam zaman dulu adalah 30 ke 40 hari. Zaman dulu. Zaman dulu. Orang dulu, mereka kalau nak bermusafir jauh-jauh. Dan mereka mempunyai daya ketahanan yang tinggi. Kita, penerbangan paling jauh pun, kalau direct, rasanya daripada Singapura ke US rasanya. Lebih kurang 19 jam ataupun 12 jam, 20 jam. Itu pun dah kira lama. Sehari. Orang dulu kalau bermusafir 30 hari, 40 hari, sehala. Balik pun sama. Maka orang dulu mempunyai daya ketahanan yang tinggi. Dan zaman kita, dengan kita lebih memanjakan tubuh badan kita, maka berkuranganlah daya ketahanan badan kita. Tapi sebenarnya badan manusia ni dahsyat.
badan manusia ni dahsyat. Dia mempunyai daya ketahanan yang sangat tinggi sebenarnya. Cumanya dengan kecanggihan teknologi, dengan kemudahan yang banyak, maka tubuh badan kita pun menjadi lemah, menjadi lembik. Sebab itu zaman kita, kalaulah tak ada aircon, maka orang pun tak boleh nak duduk dengan selesa sebab dah biasa. Walhal kalaulah kita tengok lebih kurang 15 tahun, 20 tahun dulu, maka kereta pun tak ada aircon. Kebanyakan dia guna tingkap. Boleh. Tapi zaman sekarang udah tak boleh. Sebab daya tahan tubuh badan dah menjadi lemah apabila dah biasa dimanjakan. Dan itulah yang berlaku pada generasi muda, pada anak-anak kita. Bila dah terlalu dimanjakan, maka dia pun menjadi lembik. Menjadi lembik. Lagi-lagilah kalau ada anak yang mana mak dan ayah dia turut je apa yang dia nak, itu jadi lagi masalah. Semua dia nak dapat. Walaupun sebenarnya tak salah untuk bagi semua yang dia nak, tapi sebenarnya menjadikan anak tersebut lembik dan juga lemah. Sebab itu dia tak boleh terima kata tidak. Tak boleh. No, dia tak boleh terima. Dan ini kadang-kala dalam rumah tangga, dia tak boleh survive lama. Kadang-kala. Maka sebab itu kita tengok orang dulu kalau sekali bermusafir 30 hari, 40 hari, sahala. Balik lagi 30 hari, 40 hari, naik unta. Itu orang dulu. Sebab itu mereka mempunyai daya ketahanan tubuh badan yang sangat kuat. Zaman kita, daya tahan adalah dengan duduk asrama, berdikari dan sebagainya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Maka kata penulis buku, maka Nabi SAW telah ditawarkan dengan bayaran yang lebih tinggi daripada yang Khadijah pernah bayar kepada peniaga-peniaga lain. Dan dalam masa yang sama, Khadijah menyuruh seorang hambanya, hamba ni lelaki, cuma ni nama dia, kalau zaman kita dikenali sebagai nama perempuan, maka namanya adalah Maisarah. Maisarah ni nama lelaki. Maka Khadijah hantar seorang hamba dia bernama Maisarah untuk tengok macam mana cara Nabi berniaga. Sebab dia dengar banyak, Muhammad kalau berniaga, dahsyat, untung. Dan Muhammad ni pandai berniaga. Maka dia nak tahu rahsia Nabi SAW berniaga. Maka Nabi SAW menerima tawaran tersebut dan Nabi SAW memperdagangkan, meniagakan barang-barang Khadijah di Syam. Lalu apakah yang orang Arab selalu berniagakan di Syam? Sebahagian kitab sirah menyebut mereka berniaga barang-barang kulit di Syam. Mereka berniaga barang-barang kulit di Syam. Mereka berniaga barang-barang kulit. Sebab itu tak banyak di Syam. Mereka niagakan barang-barang kulit di Syam dan mereka bawa sesuatu daripada Syam untuk dijual di Mekah. Mereka bawa, itu orang Quraisy punya cara berniaga. Mereka bawa barang daripada Mekah untuk jual dekat Syam. Kemudian barang daripada Syam mereka bawa balik yang tak dekat Mekah, mereka jual dekat Mekah. Kalau kita selalunya, kalaulah contohnya kita pergi ambil barang, kita pergi China, ambil barang bawa balik. Tapi kalaulah orang Mekah dulu, mereka kalau pergi China, mereka bawa barang daripada Malaysia untuk jual kat sana, dan barang daripada sana mereka bawa balik ke Malaysia untuk jual. Itu cara orang Mekah berniaga. Maka pada muka surat 85, kata penulis buku, perkahwinan Nabi SAW dengan Khadijah, yang ini kita akan sambung esok insya-Allah. Sebab dah 11 lebih dah. InsyaAllah kita akan sambung esok perkahwinan Nabi SAW dengan Khadijah. Jemput nanti sahabat-sahabat untuk bersama sepanjang Rabiul Awal ini jam 10.30 malam. Kecualilah jika saya ada program lewat habis, saya akan maklumkan selalunya. Tapi hampir setiap hari kita buat jam 10.30 malam di TikTok dan juga Facebook untuk tempoh lebih kurang 30 minit ataupun 35 minit pembacaan daripada sirah insya-Allah. Terima kasih semua. Jika ada yang ingin untuk mendapatkan buku, boleh tekan di beg kuning di TikTok dan juga di ruang komen di Facebook insya-Allah. Terima kasih. Jumpa lagi.